Pertama, kita tak boleh lupa kita masih dalam masa perintah kaum. Dan oleh demikian kita harus patuh. Saya lihat ada beberapa tindakan diambil oleh polis yang telah menimbulkan kemarahan sebahagian netizen kerana nampak tegas dan keras. Kita pun hadapi masalah. Kalau lembut sangat, yang melanggar itu ramai sangat. Jadi sebaiknya kita punlah rakan-rakan mematuhi kawalan pergerakan ini supaya tidak mempersulitkan kerja pasukan keselamatan dan orang pun tak payah rasa tertekan. Sekarang hari ini dah sampai 50 kematian. Kemudian risiko pegawai keselamatan, perubatan masih berterusan. Jadi saya harap dan berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita dipelihara dan di samping itu menjaga supaya beberapa peraturan ini walaupun tidak disenangi dipatuhi. So itulah semalam saya sengaja merujuk dan kebetulan ini soalan pertama pada malam ini mengenai pengalaman di Sungai Buloh. Sebelum itu ada pengalaman di Kemunting hampir 2 tahun. Tapi Kemunting itu walaupun tahanan tanpa bicara, dia lebih longgar peraturannya, tetapi masih penjara. Tetapi di Sungai Buloh ini keseorangan saya kata, tapi tidaklah semalam ini nampak macam khalayak yang mengikuti kata ini nampak terlalu serius. Iyalah, duduk dalam penjara seorang-seorang takkan happy terus. Cuma saya katakan disiplin mesti ketat kerana kita lawan sistem yang bobrok, zalim, kekayaan dipunggah untuk beberapa orang tertentu, memperkayakan keluarga. Jadi tak mudah nak lawan sistem begitu. Yang kita lawan tokoh-tokoh besar ini ramai yang mendukung mereka. Yang sokong kita itu di jalanan, penjajah. Saya masih ingat mula-mula sebelum ditahan, yang memberikan makanan tiap malam itu bukan korporat-korporat besar pada hotel-hotel bintang 5. Yang beri makanan itu penjajah dari Kampung Kerinci, Kampung Baru. Ada satu pengalaman, saya di penjara. Kemudian Azizah sekali datang, dia kata ada seorang petani dari kampung daerah Nilai Negeri Sembilan yang datang dengan bas, kemudian naik taksi ke rumah dan pemandu taksi itu tidak kenakan bayaran hanya untuk menyampaikan telur masin. Jadi Azizah tanya, "Pakcik ni siapa?" "Saya meniaga telur masin dan Anwar masa TPM dan Menteri Kewangan pergi melawat, singgah ke rumah saya, dilihat bumbung bocor, dia tolong baiki dan saya tak upaya nak bantu melainkan beri 1 dozen telur asin." Azizah kata, "Minta maaf, susah nak bawa ke," tapi memang tak dapat bawa ke penjara. Tapi saya nak beritahu ini yang mengesankan, kisah-kisah kecil tapi menyentuh perasaan. Orang ini dia tidak dapat pinjaman puluhan ribu atau puluhan juta. Dia orang bekerja yang agak susah. Saya banyak membina rumah-rumah rakyat, Wangsa Maju, Kampung Kerinci, Ampang, Gombak dan seluruh negara masa itu. Dan sekali saya melancarkan perumahan yang dah siap, beri kunci. Abang ini agak buta, dan bila beri kunci saya tanya siapa yang jaga, buat kerja bagaimana. Dia beritahu masak, buat kuih. Okey, baik saya. Jadi saya anak berapa? Dia kata anak 9. Oh, saya kata boleh tahan. Dia pun balik. Hampir setahun kemudian hari raya dia beratur nak ucap hari raya.
Jadi pegawai saya bawa dia, kalau dia buta, bawa ke depan. Jadi dia kata, saya nak minta maaf. Saya kata, sebab apa nak minta maaf? Sebab hari itu Datuk berikan kunci rumah saya. Datuk tanya banyak soalan, saya terkejut, tak sempat saya ucap terima kasih. Jadi dia tunggu 9 bulan datang majlis hari raya nak ucap terima kasih. Ya, orang miskin yang hargai, ya, sumbangan khidmat yang diberikan. Ini bukan kisah yang saya reka, ini kisah yang benar. Saya nak panjangkan sikit. Saya ke Ipoh melancar perumahan rakyat, dan saya cerita, saya kata saya di pejabat baru jadi Menteri Kewangan di Jalan Duta. Kemudian dapat berita ada saudara saya di Kampung Kerinci meninggal dunia, ada sakit parah, sakit teruk, dipercayai kanser. Jadi saya kena lihat, tanya nama, dia bagi nama, saya tak ingat, tak tahu. Saya kata, tapi saya kalau saya sebut tak kenal, wah, mentang-mentang awak menteri tak ingat dah orang miskin, tak mengaku saudara. Jadi saya kata, ya okey baik, nama apa sekian, ya okey. Saya kata, saya pun beritahu Azizah, masa itu Azizah di hospital universiti. Azizah uruskan dia untuk ke hospital. Jadi saya tanya nenek saya masa itu di kampung, dia kata ada kakak ini meninggalkan kampung dah 30 tahun, 40 tahun sebelumnya. Dan ada namanya betul. Jadi orang dari kampung, dari Corotokun, Bukit Mertajam. Azizah nak dapatkan ambulans, bawa kakak ini ke hospital. Kemudian setelah beberapa minggu meninggal dunia. Kita perlu kereta mayat, kereta jenazah. Ini masa Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, ya, menakjubkan 9-10%. Negeri kaya, hebat, ya. Kita bicara dengan kebanggaan, ya. Economic miracle, East Asian economic miracle, pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Tapi bila minta kereta mayat di hospital universiti, ada 2, satu rosak, satu tak kebawa ke mana. Tanya satu lagi hospital, ada 2, satu rosak, satu lagi dah ke Rawang. Tapi oleh kerana yang pohon ini menteri, dia boleh tarik kereta yang nak ke Rawang itu untuk ambil arahan menteri, ikut arah menteri. Saya kata tak boleh. Kalau begitu nanti tak adil bagi keluarga yang nak ambil jenazah di Rawang. Jadi akhirnya kita peroleh dari tabung haji ataupun ya salah satu. Itu pengajaran saya. Saya Menteri Kewangan, tak tahu pun bahawa ada masalah kereta jenazah yang diperlukan oleh rakyat. Ya. Pengajaran pertama, ya, kena turun ke bawah, dengar denyut nadi rakyat. Jadi kita tentulah sebab itu beli semua kereta jenazah baru, ya, di wilayah persekutuan, di hospital dan sebagainya. Baik. Orang kampung di Kerinci membantu menyelesaikan. Saya sampai, mereka kerja dengan ikhlas dan saya ucap terima kasih dan sebagainya. Kakak ini ada anak seorang yang pekak dan bisu, cacat penglihatan, dia pendengar, ucapan dan pendengaran. Kemudian bila dia tengok Azizah, esoknya kita dengar dia nak ikut Azizah. Dia bagi simbol ikut begini dan saya dia begini. Ini tanda saya besok bila Anwar dia begini, Azizah dia begini. Okey. Kalau masa tu ibu tiri saya dia buat begini. Ibu tiri saya cukup tak senang. Dia kena gambaran begini seolah dia agak gemuk. Jadi kita fikir bagaimana ni, anak 6 kena ambil, tapi dia tak ada dia seorang, tak ada saudara, tak ada apa yang kenal. Jadi kita ambil Ani namanya, Kak Ani, yang masak yang sangat baik, dan jadi anggap kami sebagai keluarga. Lama-kelamaan bila saya baca, rupanya kalau kita beri layanan
kepada anak yatim dan cacat, itu barakah dan rezeki itu akan melimpah untuk kita. Ya. Jadi saya ceritakan rumusannya di Ipoh. Jadi kawan-kawan, dan karena dia kalau datang ke rumah saya dengan dia suara dia begitu, jadi dia terkenal karena suaranya nyaring begitu. Jadi orang ingat saya hanya bergurau. Ini cerita karena saya cerita dalam bentuk gurauan. Orang ingat bergurau. Beberapa bulan kemudian ada rombongan dari Ipoh datang. Dia kata, ini bunyi ini macam cerita tu di ucapan dulu. Saya kata, ya betul. Jadi maknanya, ya, apa pengajarannya? Dah 1 kereta, 2 ambil anak yatim. Ketiga, saya bila pergi ke kawasan itu, saya tengok kawasan rumahnya teruk, becak, parit tak terurus, kawasannya kotor, rumahnya robek. Ini 10 minit dari Kementerian Keuangan. Maka esokannya saya panggil Gubernur Bank Negara, Ketua Susah Kementerian, Ketua Pengarahan EPU. Saya kata, semua laporan baik, tapi saya turun ke bawah 10 minit dari sini. Boleh tak kalau kita pergi buat lawatan keliling 10 minit dan balik? Sudah, itu yang menyebabkan saya melancarkan projek perumahan rakyat dari dana Kementerian Keuangan, dan saya panggil semua bank dan mereka mula memberikan pinjaman mudah 600 juta. Ya. Saya bergurau kerana sebelum itu Elizabeth Taylor, bintang filem terkenal, boleh kumpul dana untuk AIDS ratusan juta. Jadi pengajaran ni banyak. Bukan dari pakar ekonomi, bukan dari menteri, bukan dari institusi penyelidikan terkenal, dari seorang miskin bisu dari Kampung Kerinci. Dan ini membawa saya kepada satu dasar selaku Menteri Keuangan yang membangunkan rumah-rumah rakyat seperti mana sudah tahu sekarang kalau lihat di Wangsa Maju, Gombak, Ampang, Kampung Kerinci dan di beberapa tempat yang lain.